Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah redha terhadap orang mukmin ketika mereka berbai'ah janji setia kepada engkau di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu mereka menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi ganjaran kepada mereka kemenangan yang dekat waktunya. Surah Al-Fath ayat ke-18. Minggu lepas saya ada sebut bahawa kita masih lagi berada dalam bulan Zulqa'dah. Hari ini 15 Zulqa'dah 1442 Hijrah. Berlakunya satu peristiwa besar yang mencorak masa depan umat Islam di zaman Nabi SAW, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Suatu perjanjian yang pada zahirnya nampak berat sebelah dan banyak menyebelahi kaum musyrikin Quraisy, tetapi hasil daripada kebijaksanaan Nabi SAW yang manusia ketika itu tidak nampak, tapi nampak di mata dan hati Nabi SAW. Ayat Suratul Fath yang kita bacakan sebentar tadi menceritakan antara bibit-bibit peristiwa berlakunya perjanjian Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan musyrikin Quraisy. Dan peristiwa ini berlaku apabila umat Islam telah dihalang oleh kafir Quraisy daripada menunaikan umrah. Mereka merasa gerun melihat betapa ramainya umat Islam ketika itu dengan jumlah yang banyak, walaupun kedatangan mereka, kehadiran mereka bukan untuk berperang, tetapi untuk menunaikan umrah. Kelengkapan menunaikan umrah dengan kelengkapan orang berperang ni sudah tentu berbeza kan. Orang nak perang dia pakai baju perang, bawa peralatan perang dan sebagainya. Namun dalam keadaan sedemikian pun cukup menggerunkan musuh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW menghantar Sayyidina Uthman bin Affan pergi ke Mekah untuk berbincang dengan pihak Quraisy bagi membolehkan umat Islam mengerjakan umrah pada tahun itu. Perjanjian Hudaibiyah walaupun pada zahirnya tidak menguntungkan umat Islam, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Ia menjadi pemangkin sehingga terjadinya pembukaan kota Mekah beberapa tahun selepas daripada itu. Antara isi perjanjian Hudaibiyah, yang pertama adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan memasuki kota Mekah untuk menunaikan umrah pada tahun tersebut. Mereka kena balik. Mereka kena balik pada tahun tersebut. Yang ketiga, kedua-dua belah pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan mana-mana pihak yang lain. Yang ketiga, orang Quraisy yang lari dari Mekah, orang Quraisy dari Mekah lari ke Madinah tanpa kebenaran walinya di Mekah, hendaklah dipulangkan balik ke Mekah. Manakala yang kelima, orang Islam yang duduk di Madinah lari ke Mekah, mereka tak perlu dipulangkan balik ke Madinah. Nampak seolah-olah perjanjian tersebut berat sebelah, tetapi akhirnya seperti mana yang saya sebut minggu lepas, bagaimana nak menulis perjanjian tersebut pun menunjukkan satu perkara
yang berat di hati para sahabat. Nak buang nama Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, nak buang kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Nabi SAW nampak jauh ke hadapan. Ada perkara yang lebih penting lagi daripada itu, iaitu untuk kemenangan umat Islam. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, antara hikmah perjanjian Hudaibiyah adalah berkembangnya syiar Islam. Ini yang nampak oleh mata Nabi SAW. Apabila berada dalam suasana aman, maka ada masa untuk merancang strategi bagaimana nak menyebarluaskan agama Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Nabi SAW nampak peluang untuk berdakwah. Begitulah pendekatan yang dibawa oleh para alim ulama kita di zaman sekarang, di negara kita khususnya. Apabila melihat kepentingan dakwah di mana-mana sahaja ruang yang ada, kepentingan umat Islam melebihi daripada kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan individu ditolak ke tepi, kepentingan untuk menjadi pemimpin ditolak ke tepi, tapi mengutamakan kepentingan ummah, mengutamakan kepentingan umat Islam. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nampak akhirat sebagai destinasi kita, sewajarnya lah, sepatutnya lah menjadikan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai antara panduan kehidupan kita. Ada masa PKP ni banyak masa lapang. Yang bekerja tak pergi kerja, yang patut pergi kilang tak pergi kilang. Ada masa kita ambil masa untuk mengaji, kan? Belajar, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak boleh nak buat kuliah dan sebagainya, namun di sana banyak ruang-ruang lagi untuk kita belajar dan mengaji dan mempelajari berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita sayangi. Islam begitu diguruni suatu ketika dahulu, namun pada hari ini perasaan ini semakin terhakis disebabkan kebanyakan manusia telah dihinggapi dengan penyakit al-wahan, iaitu mencintai dunia dan terlalu takut kepada kematian. Walaupun jumlah umat Islam bertambah dari masa ke semasa dari sudut kuantitinya, namun kualitinya semakin rapuh berbanding dengan umat yang terdahulu, yang teguh, yang kukuh iman mereka. Jumlah bukanlah faktor. Ini terbukti apabila umat Islam mencatatkan kemenangan dalam peperangan Badar dan banyak peperangan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Jumlahnya begitu sedikit berbanding dengan jumlah kuantiti musuh yang berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Keadaan al-wahan ini telah dijangka oleh Rasulullah SAW akan berlaku tidak lama selepas zaman baginda dan zaman para sahabat. Di zaman sekarang kita mungkin tidak berhadapan dengan musuh dalam peperangan fizikal, tetapi musuh dalam bentuk pemikiran, musuh dalam bentuk budaya, bergerak aktif khususnya dalam alam maya. Maka kita perlulah berperanan mengingatkan masyarakat, terutamanya anak-anak kita di rumah, tentang kewaspadaan akan ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, musuh-musuh, pemikiran-pemikiran yang berada dalam alam maya, yang berada dalam handphone, yang ada dalam Instagram, yang ada dalam TikTok, yang ada dalam Facebook, yang ada dalam WhatsApp, yang ada dalam tangan masing-masing. Perkara tersebut memang sukar untuk dibendung, namun inilah cabaran yang kita perlu hadapi, kerana musuh-musuh Islam tidak pernah berhenti menggunakan senjata ini untuk menyerang Islam dengan mempeleceh dan mempersendakan negara Islam dan umatnya. Amat sedih apabila terdapat di kalangan umat Islam sendiri
yang turut mempersendakan agama senada dengan golongan orang-orang kafir. Sedang jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan seluruh umat Islam supaya memperkukuhkan pegangan bagi memiliki iman yang sejati, bermula dengan diri kita sendiri dan keluarga masing-masing. Selamilah sirah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, agar segala hikmah dan ibrahnya dapat kita terjemahkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang yang bersungguh-sungguh beriman. Surah Ali Imran ayat 139.